poin besar nak kabur. Jadi berkaitlah kita dengan persoalan tadi tu, masalah isu keyakinan yang menjadi pegangan kita, azwaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan itu tidak bertempat mana. Mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluknya, antaranya tidak melibatkan tempat. Itu keyakinan kita. Maka yang ketiga tu, inilah yang akan saya bandingkan dalam bentuk dalil. Yang saya sebut selagi ini iaitu dinamakan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini satu kelompok aliran baru hari ini yang dikaitkan dengan pendirinya iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 200-300 tahun yang lalu di Saudi Arabia. Sudah meninggal, tapi ajaran dia itu telah membentuk suatu mamlakah kerajaan yang kita kenal hari ini, kerajaan Saudiah Arabia Saudiah hari ini. Itu kesan-kesan yang dia tinggalkan. Dia satu aliran. Jadi dia disebahkan kepada tokoh tu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalipun penisbahan ni pun masih ada hitam putih, kadang-kadang setengahnya tepat, setengahnya kadang-kadang orang yang kedian ni lebih-lebih banyak juga tu. Tapi pada dasarnya gitulah. Wahabi ni aliran yang dinisbahkan kepada ajaran tokoh ni. Pada dasar secara umumnya. Sekalipun ada benda-benda yang tokoh ni sendiri tak kata gitu, tapi orang kedian ni faham, pegang semacam itu. Tidak seperti yang dibawa oleh tokoh itu sendiri dalam beberapa perkara ada juga. Kemudian hak ni Muhammad Abdul Wahab ni dari segi pemikiran dia adalah lanjutan daripada tokoh-tokoh sebelum tu lagi, kurun yang ke-7 Hijriah, namanya Syekh Ibn Taymiyah. Jadi kena ingat tokoh-tokoh ni. Syekh Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, ini antara tokoh-tokoh penting aliran ni. Tapi punca sejarah tersilsilah. Tapi nama istilah Salafi Wahabi ni dikaitkan dengan tokoh yang saya sebut tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni. Tapi ajaran-ajaran dia tu banyak dicedok daripada tokoh sebelumnya itu, iaitu Syekh Ibn Taymiyah. Baik. Balik kepada isu asal saya nak kabur tadi. Tentang keyakinan kalau Ahlus Sunnah meyakini Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tidak serupa dengan segala makhluknya. Maka antara yang berkait dengan makna ni, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Sebagaimana makhluknya ada tempat, maka Allah Ta'ala tidak bertempat. Baik. Salah pun kata gitu, khalaf pun kata gitu. Salah dan khalaf sama dalam bab. Cuma hak lain sikit, Salafi Wahabi, yang keterangan mereka itu mengarah kepada Allah Ta'ala itu ada tempat. Tapi bila kita tekan sikit, ia cair sikit. Bila kita lock, ia teruk sikit lagi. Bila orang tekan, ia kendor sikit. Jadi ia dok ni. Tapi ke arah meyakini Tuhan itu bertempat. Jadi salah dan khalaf tetap keyakinan yang serupa. Ini dua manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahawa dalam bab ini Tuhan itu tidak bertempat. Yang kata bertempat ni itu dipahami atas daripada penjelasan kelompok Salafi Wahabi ini ke arah itu. Baik. Maka antara ayat, saya nak beri contoh atas ayat. Maka antara ayat yang menjadi fokus kepada bahasan ini adalah firman Allah yang berkaitan, yang menyebut tentang arash. Tu antara isu besarnya. Summastawa 'alal 'arsy, atau ayat-ayat lain. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang perkara ini, bukan satu ayat, beberapa ayat. Tapi kesimpulannya Tuhan itu istiwa. Kalau kita terjemah summastawa 'alal 'arsy, saya sebenarnya tak berapa nak sebut perkara-perkara ni, tapi terpaksa sebut jugalah hari ni bila perkara ni sudah menjadi bahasan umum. Kalau benda ni tak jadi isu, saya pun tak apa nak cerita hal-hal ni, kerana dia melibatkan kepada tafsiran, kepahaman yang mungkin setengah orang yang tak ada asal tu payah sikit. Tapi oleh kerana benda ni sudah ditabur secara terbuka, sudah dibahaskan secara terbuka dan dipercakapkan secara terbuka, saya rasa perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan jadi pedoman pada semualah. Baik. Bila Tuhan menyebut summastawa 'alal 'arsy, kemudian Tuhan itu beristiwa di atas arasy. Apa makna ayat ni? Persoalan, apa makna ayat ni? Kalau salaf, fahaman salaf, mereka menguraikan ayat ni, mereka kata macam mana? Summastawa 'alal 'arsy itu, istawa ni, arash lah. Istawa ni dengan makna duduk.
bersila. Kalau raja kau duduk atas singgasana dia tu. Itu istawa. Jadi kalau kita terjemah ayat ni, terjemah secara kasar ni, kemudian Tuhan duduk atas arasnya. Bahasa. Baik, bagaimana fahaman salah dalam perkara ni? Ulama-ulama yang terdahulu ni, yang manhaj mereka ni, sebahagian besar mereka ni mengambil sikap tidak takwil. Mereka kata istawa tu, duduk tu, faham makna dia. Tapi makna tu itu bukan yang dikehendaki. Bukan makna tu yang dikehendaki. Dan makna apa yang dikehendaki? Tidak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Serah kepada Allah. Maka itulah yang dinamakan tafwid. Itulah pendirian salaf yang terdahulu. Tafwid. Tafwid ni makna apa? Serah kepada Allah. Dan makna yang kita faham tu duduk atas adat tu, bukan makna tu. Dan makna apa yang dikehendaki? Tak tahu. Serah kepada Allah. Yang itu orang panggil tafwid. Dan inilah pegangan salaf. Dan mereka tidak beriktikad bahawa Tuhan tu bertempat di situ, tidak. Makna yang menunjukkan Tuhan duduk situ tu, itu bukan makna dia. Makna apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Itulah salaf. Kau nak tahu salaf. Khalaf pula macam mana? Khalaf kata makna Tuhan duduk atas arah tu tak boleh pakai. Sebab apa? Melawang dengan sifat tadi tu, mukhalafah. Bukan maksudnya, bukan makna itu. Bukan makna itu yang dikehendaki. Tuhan duduk atas arah ni bersila, bukan makna itu. Dah makna apa yang dikehendaki? Kata perkataan istawa ni dalam bahasa Arab banyak makna. Orang Arab guna perkataan ni dengan banyak makna. Salah satunya dengan makna duduk tadi tu. Itu salah satunya. Tapi bukan satu-satunya. Salah satu. Maka makna-makna lain bagi istawa ni adalah dengan makna menguasai. Menguasai. Jadi mereka melihat makna inilah yang sesuai untuk dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala menguasai arasnya. Menguasai arasnya. Bukan berarti duduk. Menguasai arasnya. Maka itu dinamakan takwil, menjelaskan. Menjelaskan makna sebenarnya. Makna yang zahir itu, Tuhan duduk atas aras itu tidak dikehendaki. Dan makna apa? Maka perkataan ini kata ulama khalaf, istawa ni ada makna lain. Antaranya makna menguasai. Makna inilah yang boleh digunakan untuk menjelaskan makna ayat ini. Lalu mereka kata kemudian Tuhan istiwa di arasy tu dengan makna Tuhan menguasai arasy. Maka yang itu dinamakan takwil, menjelaskan maksud dia tu. Baik. Antara salah dengan khalaf ni, tepat sama dia kat mana? Tepat sama dia. Dua-dua ni dok pakai makna zahir tu. Makna Tuhan duduk atas arah ni, salah pun kata dok, khalaf pun kata dok. Tu tepat sama dia. Tepat beza dia kat mana? Salaf tidak menjelaskannya. Serah maksudnya kepada Allah. Itu salah. Tafwid namanya. Khalaf menjelaskan maknanya. Makna yang sesuai dari segi bahasanya dan dengan sifat-sifat ketuhanannya. Bahasa pun sesuai, kemudian dengan hal-hal ketuhanan pun sesuai. Maka dijelaskan. Itu dinamakan takwil. Jadi dua-dua ni sama dari segi mereka menolak makna zahir itu, bahawa Tuhan duduk atas arah ni, itu bukan. Dua-dua salah pun kata begitu, khalaf pun kata begitu. Itu nak tahu salah dan khalaf. Ada pun yang menjelaskan Tuhan itu duduk di atas arasy lah. Memang duduk atas arasy lah. Tapi duduk mana? Tak tahu. Hak tu mana tu? Hak tu nasi masuk separuh. Masuk sangat tak? Separuh masuk. Bertempat lah, tapi cuma tak tahu bertempat ke mana. Tu panggil nasi masuk separuh, nasi utuh. Dia ke arah kepada mengisbatkan tempat bagi Allah. Itu bukan salaf dan bukan khalaf. Itu salafi wahabi. Ingat molek. Itu salafi wahabi. Bukan salaf, bukan khalaf. Ke arah itu. Cuma ada berani lagi memang bertempat. Cuma kadang-kadang hak kendor sikit, cair sikit. Itu saya guna istilah nasi masuk separuh tu. Hak direct lalu memang dia rush. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang terpengaruh dengan faham ni. Kita pun nak tanya jugalah pandangan dia.
Dia kata, tuan di atas aras lah. Saya tanya dia, saya tak faham maksud tu ke bawah. Atas aras. Aku tak faham kata. Atas aras lah. Dia main gitu. Aku tak faham kata. Atas aras lah. Lepas tu kita guna bahasa lain. Ada tempat tak? Bertempat di situ? Ke mana? Dia pun mula kendor sekarang, cari. Tapi bila kita tak tekan, dia pergi situ lah. Lepas tu saya kata, nasi masak separuh. Tapi ke arah tu. Kena faham baik. Itu bukan salah dan bukan salah. Salah dan salah, tengoklah. Dah dari mana saya kata ni? Sebab tu kena rujuk. Kena rujuk pada kitab kita. Cubalah. Mungkin kita bukan ahli kitab lah. Tanyalah ahli ulama. Rujuklah kitab-kitab mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu ulama-ulama siapa dia? Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi dan sebagainya, Al-Ghazali, Imam Haramain, Fakhruddin Al-Razi dan ramai lagi. Tokoh-tokoh dia jelas. Ada lagi. Mereka ni ada kitab-kitab. Dan boleh tengok situ. Jadi kalau nak tahu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam tu ada salah-salah, tengok tokoh-tokoh ulama-ulama dia. Boleh dicek. Al-Baghdadi, Abdul Qadir Al-Baghdadi dan ramai-ramai lagi lah. Ada ulama mereka ni ada tokoh ulama sendiri. Biar jelas. Baik. Itu puncanya. Persoalannya, kenapa saya tak nama sendiri lah Salafi Wahabi ni faham semacam itu. Pertama sekali, macam saya kata dua sebab tadi. Dia hanya tengok ayat tu saja, tak tengok ayat lain. Yang kedua, dia faham cara zahir ayat tu. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah ni, salah dan khalaf ni, dia faham macam mana? Pertama sekali, dia tengok ayat-ayat lain lagi. Ayat tu beritahu Tuhan di arasy. Ayat tu. Bagaimana pula ayat lain? Wa huwa ma'akum. Tuhan bersama kamu pula ni. Ayat tu mana pula?